Setelah meneliti dokumen rasmi berkaitan belanjawan 2024, termasuk ucapan Yang Amat Berhormat Tambun pada hari Jumaat lalu, pakar-pakar ekonomi dan rakyat masih kabur kerana terdapat banyak perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci. Seharusnya kerajaan memperincikan berapakah anggaran kutipan hasil melalui pelaksanaan. Pertama, cukai keuntungan modal sebanyak 10%. Cukai barang bernilai tinggi antara 5 hingga 10%. Dan peningkatan duty excise bagi minuman bergula sebanyak 10 sen per liter. Kerana ini kalau dapat diperincikan, barulah kita tahu anggaran dan kutipan hasil negara untuk kita laksanakan perkara yang lebih baik. Rakyat juga ingin tahu berapakah penyebatan yang diperolehi kerajaan melalui langkah-langkah penyasaran subsidi. Seperti pertama, pengapungan kawalan harga ayam dan telur. Ini nak mengapungkan kawalan harga ayam dan telur. Kedua, melaksanakan penggunaan elektrik bersasar dan penyasaran subsidi diesel. Selain itu, definisi dan mekanisme pelaksanaan cukai barang bernilai tinggi juga tidak diperincikan dalam mana-mana dokumen rasmi belanjawan 2024. Sehingga kan memberi gambaran seolah-olah kerajaan ini melaksanakan dasar umumlah dulu, nanti kemudian kita fikirlah. Kita tidak mahu itu kerana penjelasan serta perincian terhadap nilai anggaran hasil dan penyipatan kerajaan ini adalah amat penting bagi membolehkan rakyat menilai kewajaran kerajaan melaksanakan langkah-langkah tersebut yang pastinya memberikan kesan terhadap kehidupan seharian mereka. Tadi ramai kawan-kawan saya telah pun bertanya kerana peningkatan cukai perkhidmatan SST kepada 8% sebagai contoh. Hanya dianggarkan dapat meningkatkan hasil sekitar 1 bilion ringgit saja. Yang bersamaan 0.25% daripada belanjawan 2024. Manakala langkah ini boleh menyumbang kepada kenaikan harga barang keseluruhan dalam rantaian bekalan. Jadi jangan sebut naik 8% tapi tak fikir masalah yang lebih besar. Adakah kerajaan, dengan sebab itu saya nak tanya, adakah kerajaan sudah membuat perbandingan cost benefit analysis antara pelaksanaan GST pada kadar yang lebih rendah sebagai contoh daripada 6% berbanding dengan kita nak meningkatkan SST kepada 8%. Muhammad, larut sedikit ya. Yang tadi disebut ramai tanya di luar sana, tidak ada penjelasan apabila dikurangkan itu, apakah kesannya, apabila ditarik subsidi ini, berapa banyak menyebabkan kekurangan subsidi dan sebagainya. Dan apabila kita lihat, saya lihat daripada anggaran pendapatan, ya, disebut SST peningkatan 2% ini secara keseluruhannya peningkatan hasil. Kalau kita tak disebut ya, tapi kita tengok dalam jadual tersebut sekitar lebih sedikit daripada 1 bilion. Tetapi apakah kerajaan telah melihat kesan tindakan ini kepada inflasi secara keseluruhannya? Jadi itu penting kerana apabila terdapat segmen-segmen yang terkesan dengan kenaikan ini, secara keseluruhan kita bimbang kenaikan inflasi dan tekanan pada rakyat pada tahun hadapan. Dan apakah persediaan kerajaan untuk menyediakan rakyat dalam menghadapi situasi sebegini? Jadi itu perlu dijelaskan oleh kerajaan. Terima kasih. Mohon Speaker, saya minta supaya kerajaan menjawab apa yang dibangkitkan oleh Putrajaya ini.